Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MJ12 hanya satu hiburan. Misteri jam 12. Misteri jam 12. Selamat tengah malam saudara yang sedang mendengar Misteri Jam 12. Kita kembali dalam lagi satu ruangan MJ12 pada malam ini. Dan saya akan mulakan terus ya pada malam ni dengan cerita yang dikirimkan oleh seseorang yang bernama Syami. Cerita yang menceritakan tentang pengalaman ngeri beliau ketika beliau ni menghadiri camp di sekolah, dan cerita ini berlaku di Singapura. Salam, saya Syami. Saya ingin menceritakan pengalaman saya kira-kira yang berlaku pada tahun 2013. Pada waktu itu saya masih lagi seorang pelajar di Sekolah Menengah Danyen. Pada waktu itu asal sekolah Danyen ni di Bukit Batok. Katanya lah, saya kurang pasti kalau sekolah ni dah berpindah ataupun telah melalui proses gabungan bersama dengan sekolah-sekolah lain. Pada ketika itu, saya sedang ada camp tahunan CCA, iaitu camp pengakap ya untuk mereka yang dalam CCA Scouts selama 4 hari 3 malam. Dalam camp pengakap saya ni, kita berteduh di dalam kemah di tempat yang khas lah. Tempat tu Hans memang malap. Tak ada sebarang tiang lampu dan sangat-sangat gelap. Sumber lampu yang hanya kami ada pada waktu itu adalah lampu suluh, torchlight kami sendiri. Cerita yang berlaku ni selepas 2 malam kami tidur di sekolah ni. Memang penat, dan saya memang waktu tu saya gairah kerana dah nak masuk malam yang terakhir. Rata-rata kami kawan-kawan semua dah tak sabar untuk balik rumah, sebab dah mula untuk rindu rasa tidur di atas katil. Camp kami ni memang sangat-sangat pack dengan program-program yang dah diaturkan. Dan setelah pada malam yang kejadian ini berlaku, dah hampir jam 11.30 malam. Dan setelah kami dah mandi, dah makan malam, kami disuruh untuk fall in di Parade Square dengan hanya membawa torchlight, whistle dan juga beret kami. Pada mulanya saya tak syak apa-apa sangat lah. Mungkin nak debrief pada malam terakhir ni sebelum kami tidur. Tetapi malam itu kami semua dikejutkan kerana kami diberitahu bahawa kami harus melalui solo night. Dan solo night ini merupakan satu tradisi untuk kumpulan pengakap kami. Acara solo night ini adalah apabila setiap pengakap ni akan dicabar keberanian mereka, dan kami akan diberikan satu tempat ataupun bucu
lorong yang berada dalam sekolah ni, dan kami akan disuruh untuk tidur bersendirian buat satu malam di tempat tu. Hanya dibenarkan untuk bawa torchlight, whistle dan juga beret kami untuk peneman pada waktu malam. Kira-kira dah hampir masuk jam 12.30 tengah malam, dan kami diberi tempat tidur di luar bilik workshop kelas DNT. Tepat masa itulah acara solo night dah bermula. Memang sangat-sangat seram. Nak lagi kalau kami ni yang kena di luar bilik DNT. Sebab dulu senior-senior ada pernah cakap kisah tentang seorang perempuan bertahun-tahun yang lalu yang pernah mati kerana rambutnya terselit di dalam salah sebuah mesin di dalam bilik DNT tu. Dan ada yang kata pula ada orang pernah bunuh diri lah. Macam-macam lagi perkara-perkara seram, cerita-cerita yang mengarut yang diceritakan oleh pelajar-pelajar senior kami. Saya cuba sedaya upaya untuk melawan rasa takut dan cuba untuk lelapkan mata. Tiba-tiba saya terdengar sesuatu. Bunyi macam ada orang yang sedang menjerit di perit square. Tapi jerit dia lain. Jeritnya bunyi macam ada orang yang sedang lakukan foot drill. Ada bunyi orang sedang berbaris. Pada waktu tu, bulu roma saya dah meremang. Sebab tak mungkinlah kan ada orang ataupun ada kumpulan pengakap yang nak lakukan baris pada tengah-tengah malam. Saya cuba tutup mata dan baca apa yang saya tahu. Tapi selepas saya diganggu dengan bunyi-bunyi itu, tiba-tiba saya sedang baring ni, saya rasa akan ada sesuatu yang genggam dan tarik kaki saya. Memang takut. Pada mulanya dia tarik perlahan, seolah-olah macam ada orang mencuit gitu. Saya diamkan. Lama kelamaan, rasa tarikan dekat kaki tu dah menjadi lagi kuat. Rasa macam ada orang genggam kaki saya dengan kuat, sampai saya rasa pedih di bahagian kulit saya. Saya terus beranikan diri. Saya bercakap, "Oi, aku tak kacau kau. Kau jangan kacau aku." Tiba-tiba, Selepas saya berkata sedemikian, saya terdengar bunyi seolah-olah macam ada orang yang sedang menjerit dekat luar pintu bilik. Pada waktu kejadian ni berlaku, saya dah betul-betul takut. Saya terus lari keluar daripada bilik DNT tu, dan saya tiup whistle supaya pelajar-pelajar senior kami ni dengar. Dan selepas saya tiup whistle tu, terus saya pitam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Mungkin pelajar yang dulu-dulu sebab saya pun ingat saya dulu pernah di sekolah menengah tu ada camping yang diadakan di dalam sekolah. Saya kurang pasti kalau pelajar-pelajar zaman sekarang ni masih ada lagi tak tradition untuk camping dekat dalam sekolah. Kalau ada boleh kongsi cerita kalau ada pengalaman seram lah kan. Saya akan kembali sebentar sahaja nanti
Dan saya akan kongsi cerita tentang seseorang yang menghantarkan message kepada talian WhatsApp Ria 9786-8464. Kisah yang seterusnya nanti akan saya kongsi berlaku di sebuah detention barrack katanya. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali sebentar sahaja nanti. Misteri Jam 12. Selamat tengah malam saudara, dan kita kembali dalam Misteri Jam 12. Ini saya nak kongsi pengalaman seorang pendengar di mana beliau ni mengirimkan cerita ini melalui talian WhatsApp. Bagi anda yang ada cerita-cerita seram, pengalaman seram, tak kisahlah cerita seram anda ke atau cerita seram yang dialami oleh mak, bapa, adik-beradik anda. Kalau anda rasa anda nak kongsi, anda boleh saja hantar melalui WhatsApp. Hantarkan type Hans, lepas tu hantarkan cerita anda sekali di situ. Hantar ke WhatsApp 9786-8464. Dan juga bagi anda yang berada di luar negara, letakkan plus ya di depan, plus 6597868464. Dan ini dia cerita yang saya nak kongsi. Katanya di sini, selamat Hans, pengalaman saya ni berlaku ketika saya menjalani perkhidmatan negara kira-kira pada tahun 1994. Saya merupakan antara rekrut di civil defence lah pada waktu tu. Selepas saya menjalani latihan selama 3 bulan in camp, saya dah post out lah sebagai construction electrical. Dan pada masa tu juga saya telah dimasukkan ke dalam detention barrack atas sebab-sebab tertentu lah. Dan hukuman yang saya jalani pada waktu itu hanyalah selama 2 minggu. Dan selama 2 minggu tu saya dah dilepaskan daripada detention barrack dan saya keluar. Kisah yang saya nak kongsi ni berlaku ketika saya berada di DB pada hari pertama. Dia macam biasa, bila kita berada di tempat yang baru pada hari yang pertama ni, kita tak boleh nak tidur malam. Jadi pada waktu malam hari pertama tu, saya tak boleh nak tidur. Dan pada masa tu juga saya dengar bunyi macam-macam di koridor. Nak lagi di koridor di luar sel bilik saya. Dan kadang-kadang bunyi seperti macam ada orang yang sedang macing dekat luar. Tapi bila fikir-fikir balik, siapa yang berbaris malam? Bunyi tu berlarutan sehinggalah kira-kira jam 2 pagi. Dan hampir tiap-tiap malam saya terdengar bunyi ni, sehinggalah 2 malam terakhir saya berada di DB. Nak jadikan cerita pula, 2 malam terakhir tu saya sakit perut. Saya panggil provos untuk buka pintu sel saya sebab saya nak pergi toilet. Dan toilet dia berdekatan dekat luar aja. Selepas provos dah datang, dah buka pintu, saya pergi ke tandas. Dan provos tu berdirilah dekat luar. Masa saya berada di dalam tandas, benda tu bunyi lagi. Tapi kali ni rasa dia macam dekat aja. Bunyi macam orang hentak kaki dekat kubikel sebelah. Saya cepat-cepat bersihkan diri. Saya semangatkan diri untuk keluar daripada tandas. Saya nak tengoklah bunyinya datang daripada mana. Perlahan-perlahan saya keluar, saya jalan. Saya ternampak macam ada sosok pocong yang berdiri dekat luar.
Kali ni saya nampak mukanya hitam dan matanya besar, berwarna merah pula tu. Saya terjerit dekat situ. Saya lari panggil Provos pada malam tu. Bila seorang Provos tu datang untuk lihat dan juga bantu saya, benda tu dah tak ada lagi, Hans. Saya ingat lagi, saya terus demam. Sampailah hari yang saya dibebaskan tu, saya demam panas. Sekian. Terima kasih, Hans. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Oh, malam ni cerita back to back tentang berbaris. Tadi satu tentang baris di sekolah, yang ini baris dekat dalam detention barrack. Mungkin saya tak tahulah ketika saya menjalani perkhidmatan negara tu, memang waktu tu banyaklah orang ada kongsi cerita-cerita seram, cerita yang berlaku dekat blok belakang, cerita daripada mereka yang senior dekat situ. Jadi mungkin bagi anda yang sedang mendengar sekarang ni, saya nak tahu cerita-cerita seram yang berlaku zaman dulu-dulu dulu zaman bapak-bapak kita menjalani perkhidmatan negara tahun 80-an. Mungkin lagi lama daripada tu, tahun 90-an. Seperti cerita tadi ni, dia berlaku tahun 94, tahun saya dilahirkan. Bagi anda yang ada cerita, kongsi dengan saya di talian WhatsApp 9786 8464. They're stealing our children. Misteri jam 12. Selamat tengah malam. Kita kembali dalam Misteri Jam 12. Dan saya nak kongsi dengan anda tentang tempat misteri. Ini tempat misteri yang diberikan nama sebagai Kubur Panjang di Pendang, Kedah katanya di sini. Kubur Panjang di Pendang, Kedah. Katanya di sini mungkin ada yang tinggal ataupun berasal daripada Kedah dan tahu lebih tentang cerita Kubur Panjang ni. Anda boleh kongsi dengan saya. Boleh DM saya di Instagram, saya akan baca. Cari saja Hans Ashri. Saya akan balas mesej anda kalau anda bercakap tentang Kubur Panjang di Pendang, Kedah ni. Dikatakan di sini kubur ni lebih panjang dibandingkan dengan kubur biasa. Tambahnya di sini jarak di antara batu nisan di bahagian kepala dan kaki ni adalah sejauh 8.6 meter kata dia. 8.6 meter tu kira panjang tu. Kubur tersebut ni bersaiz biasa. Oh, katanya kubur ni pada satu masa dahulu saiznya biasa, tetapi dia memanjang hingga jarak di antara batu nisan ni berubah. Saya tak tahu kesahihannya, tapi saya kongsi daripada apa yang saya dapat, Dan menurut cerita orang-orang kampung di sana, kubur yang memanjang ni disebabkan janjinya yang tak ditepati di antara dua adik-beradik. Kira-kira lebih 200 tahun yang lalu, dua adik-beradik yang berasal dari Patani, Thailand ni berhijrah ke sebuah kampung yang dikenali sebagai Kampung Budi di Mukim Lesung. Konon ceritanya, dua beradik berkenaan ni gemar bermain sabung ayam. Asalnya tanah perkuburan itu adalah kawasan pertandingan sabung ayam, kata dia. Dan pada satu hari ni, dua beradik ini bertanding menyabung ayam. Dan juga sebelum tu, mereka ada perjanjian di antara abang dan adik, iaitu sesiapa saja yang menang tidak dibenarkan untuk bersorak. Tapi dalam cerita ni, apabila si adik ni menang pertandingan sabung ayam tu, beliau ni bersorak sampai terlupa
akan perjanjian mereka. Justru si abang terlalu marah dan menikam adiknya sampai mati. Dan selepas peristiwa berdarah ni, si abang sedar akan kesilapannya. Lalu si abang pula membunuh diri dengan menggunakan keris yang sama yang beliau gunakan untuk tikam adiknya. Dan dalam cerita ni, ketika penduduk kampung ni mengusung jenazah dua beradik ni untuk dibawa ke tanah perkuburan untuk dikebumikan di Kampung Budi, mereka terkejut apabila kedua-dua jenazah itu tiba-tiba menjadi semakin berat. Dan dikatakan di sini akhirnya penduduk kampung dah tak ada kuasa dan tak mampu lagi untuk mengusung jenazah adiknya, lalu kan dikebumikan di situ. Manakala jenazah abangnya pula dibawa ke Kampung Budi untuk disemadikan. Tapi apa yang menghairankan ialah orang kampung yang menziarahi kubur adiknya ni pada keesokan hari, dikatakan batu nisannya berubah kedudukan hingga menjadikan kubur itu panjang. Dan dengan kisah dan peristiwa yang berlaku ini, kawasan itu sekarang dinamakan sebagai Kubur Panjang. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Okey, baiklah saudara, saya rasa saya ada lagi cerita yang nak kongsi, tapi nampaknya masa tak mengizinkan untuk saya rakam lagi satu kisah untuk malam ini. Saya akan simpan cerita ni, cerita tentang kubur bawah tanah di Capucin. Ini di Palermo di Itali. Saya akan kongsi dengan anda cerita tentang tempat ini minggu depan, ya. Selain daripada itu, bagi anda yang ada cerita-cerita seram, jangan lupa untuk terus kongsi dengan saya. Dia hantarkan ke alamat email pun boleh, nak hantar ke DM saya pun boleh, nak WhatsApp di talian Ria pun boleh. Dan juga jangan lupa untuk muat turunkan aplikasi Mi Radio, sebab saya dah mula untuk muat naikkan episod-episod sebelumnya ke dalam Mi Radio. Bagi anda yang terlepas peluang untuk mendengar, anda boleh dengarlah melalui aplikasi Mi Radio. Dan kita akan jumpa seperti biasa jam 12.30 malam pada minggu depan. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. MG12 on call. MG12 on call. Okey, baiklah saudara, kita kembali dalam Misteri Jam 12 bersama Hans pada hari Rabu 4 hari bulan September ini. Dan saya katakan awal tadi, saya nak kongsi tentang, kalau saya sebut nama tempatnya ni, pasti ramai yang dah tahulah. Tempat yang saya maksudkan ini adalah Old Changi Hospital.
Sebenarnya ini sekadar perkongsian dengan anda, di mana ada seseorang ni yang menghantarkan email pada saya. Kata dia, mungkin kita selalu dengar tentang Old Changi Hospital. Kita dengar tentang mereka yang pergi ke sana dulu bila tempat ini dibuka ataupun tidak lagi dikunci. Cerita-cerita hantu mereka di dalam dan sebagainya. Tetapi tahukah anda sebenarnya tempat lain di dalam ataupun di sudut OCH ni lah nama singkatannya ya, tempat lain yang menyimpan misteri dalam bangunan ini adalah ruangan yang biasa disebut sebagai torture chamber. Mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. Ada ruang penyiksaan di dalam hospital ini. Ada yang cuba mencari, ada yang jumpa, ada tak jumpa. Banyak yang percaya bahawa sebenarnya tempat ini adalah tempat yang paling menakutkan di dalam OCH. Seconded by bilik mayat lah, sudah tentunya. Di antara ruangan dan juga bangsal, ini apa yang ditulis dalam email ya. Katanya di sini awak akan menemukan sebuah ruangan yang berbeza dengan yang lainnya. Bahkan sehingga ke hari ini, buat keadaan darurat yang berwarna merah putih masih tertera di sana, seakan menghalangi orang-orang untuk masuk ke dalam kawasan yang dilarang itu. Dan juga awak boleh melihat ada percikan darah yang telah yang berwarna merah masih lagi menempel di atas lantai. Sangat mengerikan. Dan juga ruangan ini biasanya berada dalam sebuah penjara, di rumah sembelih. Tetapi di OCH ini, di dalam torture chamber, kalau anda pernah memasuki ke dalam torture chamber di OCH, kemungkinan anda pernah menampak percikan darah ini di lantai. Dan antara tempat-tempat ataupun rumah sakit seram lain yang dikongsi dalam email ini, yang lagi satu ini di Bandung. Ini merupakan rumah sakit Bandung. Dikatakan di sini, para warga Bandung pasti mereka tahu tentang rumah sakit yang saya maksudkan ini. Ini kisah ataupun cerita seram yang sangat terkenal di Bandung. Ini merupakan sosok suster ya, mereka panggil suster untuk nurse mereka, di mana selalunya ada penampakan sosok suster di lantai 1. Menurut cerita warga orang Bandung ataupun orang yang pernah mendiami rumah sakit ini, beberapa orang yang sering melakukan uji nyali ataupun uji nali di dalam bangunan yang dah dikosongkan ini. Dan sering mereka akan nampak sosok suster ini akan muncul dengan seragamnya yang lusuh. Kotor seperti baru sahaja berguling-guling di tanah. Dan juga menurut cerita para saksi ini, sebelum suster ini datang dan muncul di hadapan kamu, kamu akan bau wangian bunga melati yang tak boleh anda tahan. Wanginya terlampau wangi, sehingga kan ada di antara mereka yang kongsi ni
baunya terlalu kuat sehingga terbatuk-batuk. Sebab bau wangian ini tercampur dengan bau-bau busuk. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Ya, ingat ya, Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Dan juga bagi anda yang sedang mendengar pada malam ini, anda boleh saja follow saya di Instagram @HANSASHRIE. Dan juga anda boleh sebenarnya kongsi dengan saya cerita-cerita seram anda. Saya dah pun muat naikkan posting di IG story saya. Ataupun anda boleh saja kirimkan kisah, link cerita-cerita seram anda, tulisan ke, ataupun anda ada video-video yang anda nak saya tonton, anda boleh DM saya di Instagram, ataupun anda boleh menghantar email kepada saya. Anda boleh press the email button di Instagram itu, ataupun anda boleh hantar ke misteriJam12@mediacorp.com.sg. Sebenarnya saya ada beberapa lagi tempat-tempat rumah sakit yang saya nak kongsi, tapi saya rasa masa tak mengizinkan untuk saya kongsi. Dan saya janji saya akan kembali pada malam esok untuk kongsi dengan anda tempat-tempat yang lainnya. Sementara itu, kalau anda mungkin ada yang mungkin dah follow saya ataupun tak follow saya di Instagram, kalau anda nak, sebenarnya kejadian ni baru sahaja berlaku pada saya kira-kira dalam seminggu atau hampir 2 minggu yang lepas, di mana saya ada penggambaran di pantai Sembawang Park dan ada penampakan sosok putih seolah-olah macam si dia tu, si kakak cantik tu. Terkejut kan? Tak sengaja. Di penampakan itu di belakang seorang kru saya yang terlibat dalam penggambaran tu. Jadi anda boleh tonton. Sebab pada waktu tu saya ada tanya, kalau anda nak lihat ataupun tonton footage sebenar rakaman daripada perfilman tu, ramai yang kalau tak silap saya, lebih daripada 2,000 orang yang melakukan poll, yang ambil bahagian dalam poll itu, dan anda kata anda nak lihat. Guess what? Kami dah jumpa footage yang ingin saya kongsi itu. Jadi anda boleh saja ke Instagram saya dan tonton videonya, teasernya dahulu. Video penuhnya nanti saya akan muat naikkan di Instagram. Tapi buat masa ini, saya akan jumpa anda esok pada hari Khamis jam 12.30 malam. Seperti biasa, Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.